Golongan ini yang pergi perkampungan sunnah di Perlis ini, mereka sesat. Sebab mereka Wahabi. Kita nak ikut Nabi. Contohnya kan. Ini kalimat-kalimat perpecahan. Tentang ustaz yang bercakap. Ada ustaz, soalannya apa komen Dr. Daniel tentang ustaz yang komen tentang perkampungan sunnah dan dikaitkan dengan Wahabi. Sesat. Golongannya sesat. Wahabi lah tu. Ya, dekat. Ya. Perkampungan sunnah baru berlaku di Perlis. Saya seorang penceramah yang dijemput. Saya pernah menghadiri sebagai penceramah. Kali ini pun dijemput, cuma tak dapat hadir sebab ada kenduri adik-beradik di luar Pulau Pinang, tak dapat hadir. Jika tidak, saya akan hadir juga sebagai penyampai forum. Tiba-tiba ada ustaz yang menghukum golongan ini sebagai sesat. Dan saya juga ada mendengar ada ustaz mengatakan golongan seperti ini golongan Wahabi. Kita jangan ikut Wahabi, kita kena ikut Nabi. Ini benda yang berulang-ulang. Ya. Sebab itu saya pernah mengatakan bahawa antara sebab perpecahan umat hari ini, antara sebabnya ialah disebabkan kalam ustaz sendiri. Disebabkan penceramah agama sendiri yang menghasilkan pecah belah antara kita. Antara isi pecah belah itu ialah golongan ini yang pergi perkampungan sunnah di Perlis ini, mereka sesat. Sebab mereka Wahabi. Kita nak ikut Nabi. Contohnya kan. Ini kalimat-kalimat perpecahan. Padahal saya pernah mengungkap kenyataan Hamka. Hamka telah menjawab Mufti Johor di eranya, dan jawapan beliau itu telah dibukukan dalam buku yang bertajuk Teguran Suci Lagi Jujur Terhadap Mufti Johor. Ini cerita lama lah. Teguran Suci Lagi Jujur Terhadap Mufti Johor. Dan dalam jawapan beliau itu yang dibukukan, dia sentuh tentang Wahabi. Dan dia ada menyebutkan bahawa saya sendiri ada orang menuduh saya Wahabi. Hamka pun dituduh Wahabi. Kitab Tafsir Al-Azhar yang agung ini kita manfaatkan, kita baca, tak mana sesatnya, tak mana sesatnya, tak mana sesatnya. Beliau pun dituduh sesat, ikut Wahabi. Dan akhirnya dalam buku itu beliau mengatakan, kamu tahu siapa Wahabi? Dan dia tak ta'asub dengan Wahabi, tapi dia mengatakan bahawa berita yang sampai ke Nusantara ini tentang Wahabi itu ada benda yang tidak betul. Ada benda yang tidak benar, dia kata. Jadi artinya tuduhan-tuduhan oleh ustaz yang begitu allergic dengan Wahabi ini, kita kena kritikal juga. Sebab Hamka kata tuduhan-tuduhan tentang kesesatan Wahabi ini sebenarnya sudah melampau. Dia tidak seperti itu sebenarnya. Baca buku itu untuk membaca jawapan beliau dan ulasan tentang Wahabi yang bagi saya agak menarik. Kemudian Allahyarham Dr. Profesor Dr. Yusuf Qardawi yang baru meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia pernah juga ditanya tentang Wahabi. Dan beliau, Allah rahmati beliau, mengatakan Wahabi itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Seperti kita, bukan golongan yang sesat. Jadi bila ada ustaz di Malaysia yang mengatakan Wahabi sesat, maka perkampungan sunnah ini pun golongan yang sesat. Ini sudah melampau. Who are you to say that? Kan? Who are you to say that? Itu yang pertama jawapan saya. Yang kedua ialah kita tak perlu pun nak mengikut Wahabi. Kalau wujudlah satu golongan Wahabi, kita tak perlu ikut Wahabi pun. Ada pernah di sini kita guna kitab Wahabi? Never. Saya tak pernah baca kitab tulisan Syekh Abdul Wahab. Dia memang ada.
Darinya lah gerakan Wahabi, dikatakan begitu. Tapi kitabnya satu pun saya tak pernah baca dan saya tak pernah bawa. Sebab Wahabi yang dia bawa ini tak penting bagi kita. It's not important for us. Dia berkaitan dengan sejarah Saudi Arabia pada satu ketika, dengan politiknya, dengan suasana ketika itu, dengan khurafatnya ketika itu. Beliau bangun untuk menentang khurafat, kesesatan di tempatnya, di eranya. Itu gerakan ketika itu. Kita di Malaysia, kita tak perlu jadi pengikut Wahabi sama sekali. Kita nak ikut Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu di sini kita mengangkat Al-Quran dan kita mengangkat kitab tafsir. Kita bukan tafsir Quran secara sembrono. Kita merujuk pada kitab-kitab tafsir. Kita bawa, kita baca di sini. Kita mengangkat sunnah-sunnah Nabi. Kita tak tafsir hadis sembrono. Kita rujuk oleh syarah Muslim oleh Imam Nawawi, syarah Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Qastalani, Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ini nama-nama yang kita angkat untuk memahamkan kita tentang hadis. Supaya kita tak sembrono memahami Quran dan juga As-Sunnah. Dari situ kita lahirkan kesimpulan. Ulama kita tak tolak. Malah ulama penting sebagai panduan untuk memahamkan kita tentang maksud Quran dan juga As-Sunnah. Takkan itu pun sesat. Takkan itu pun sesat. Cuba dengar penceramah-penceramah di perkampungan sunnah. Cuba dengar betul-betul ceramah mereka, bagaimana mereka mengulas, merujuk pada kitab-kitab yang pelbagai, rujuk kitab muktabar ini, rujuk kitab muktabar ini untuk memberi penjelasan. Tak mana sesatnya? Sebab tu hari ini kadang-kala benar yang menjadikan kita pecah belah kadang-kala ustaz-ustaz yang popular ini, yang tak jaga mulut mereka. Yang mulut mereka itu mereka tak jaga. Mereka popular, mereka terkenal, ramai pengikut, tapi mereka kadang-kala menjadi punca kita pecah belah dengan melabelkan orang yang tak sebulu dengan mereka dengan label-label negatif. It comes from them at times. Kita tak perlu pada Wahabi, kita tak mau ikut Wahabi. Sebab itu kita di Malaysia, kita pegang pada Quran dan Sunnah, mentafsir mengikut kitab-kitab muktabar. Kita tak angkat pun kitab Syekh Abdul Wahab untuk perbincangan, kitab di mana-mana surau dan masjid. Yang kita angkat tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Azhar. Itu yang kita angkat dan kita tahu itu bukan kesesatan. Jadi awaslah ustaz-ustaz yang mulut mereka ini mulut pecah belah. Anda sedang melakukan dosa yang amat besar. Anda patut takut pada neraka Jahanam. Patutnya anda dan kami dan kita semua patut takut dengan neraka Jahanam. Maka jangan kita senang-senang labelkan orang. Kita sampaikan mesej tentang neraka Jahanam, tapi lidah kita sendiri dengan kutukan yang kita buat sebenarnya membuka jalan ke arah kemarahan Tuhan. Waliyadu billah. InsyaAllah.